Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Afika Izzati binti Osman. Hari ini saya akan menerangkan apa itu sintaksis dan apa itu frasa kerja. Pertama kali ialah sintaksis. Menurut Muhammad Ra'in Sya'ari alias Muhammad Yatim dan Abdullah Yusof 2009 menyatakan bahawa bidang sintaksis mengkaji tentang bagaimana ayat-ayat dibentuk dan bagaimana ia difahami dalam sesuatu bahasa. Sintaksis juga bermaksud bidang yang mengkaji hukum atau rumus tata bahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa. Maka jelaslah bahawa bidang sintaksis ini merupakan bidang kajian yang memfokuskan kepada bentuk, struktur dan binaan ayat. Definisi frasa kerja pula ialah binaan yang boleh terdiri daripada satu perkataan atau lebih dan kata intinya kata kerja. Kata kerja ialah kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu perbuatan. Dalam sesebaris ayat, kata kerja juga berfungsi sebagai predikat. Kata kerja merupakan kata kerja yang menjadi inti dalam frasa kerja sama ada yang berlaku atau dilakukan. Contohnya seperti berjalan, makan, memakan, dimakan dan sebagainya. Kata kerja terbahagi kepada dua bahagian iaitu kata kerja transitif iaitu perbuatan melampau dan kata kerja tak transitif perbuatan yang tidak melampau. Seterusnya ialah fungsi frasa kerja. Fungsi frasa kerja terbahagi pada tiga jenis iaitu sebagai predikat, sebagai subjek dan sebagai penerang. Yang pertama ialah sebagai predikat. Fungsi frasa kerja sebagai predikat dalam susunan ayat biasa. Contohnya, Alisha bergaya seperti Peragawati. Alisha itu merupakan subjek, manakala bergaya ialah frasa kerja yang berfungsi sebagai predikat. Contoh yang lain boleh saya terangkan ialah juru terbang itu melamar kawan saya. Juru terbang itu merupakan subjek dan melamar merupakan frasa kerja yang berfungsi sebagai predikat. Yang kedua ialah frasa kerja berfungsi sebagai subjek. Fungsi frasa kerja sebagai subjek apabila frasa kerja itu berfungsi sebagai frasa nama dalam subjek ayat. Contohnya ialah berjimat cermat, amalan mulia. Berjimat cermat merupakan frasa kerja yang berfungsi sebagai subjek dalam ayat tersebut. Contoh ayat yang lain ialah bersenam, menyihatkan tubuh badan. Bersenam berfungsi sebagai subjek dalam ayat tersebut. Yang ketiga iaitu fungsi frasa kerja juga boleh berfungsi sebagai penerang apabila frasa kerja itu menerangkan frasa nama. Contohnya, keputusan menghukumnya adalah tidak wajar. Menghukumnya merupakan frasa kerja yang berfungsi sebagai penerang kepada frasa nama iaitu keputusan. Contoh yang lain ialah emosi tidak terkawal boleh merosakkan diri. Tidak terkawal merupakan frasa kerja yang berfungsi sebagai penerang kepada frasa nama iaitu emosi. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kata kerja transitif. Kata kerja yang mengandungi objek yang terdiri daripada frasa nama untuk melengkapkan maksudnya. Objek terdiri daripada dua iaitu objek tempat dan objek siti. Kata kerja yang menerima imbuhan awalan iaitu imbuhan dan imbuhan akhiran iaitu imbuhan kan dan I. Contoh bagi ayat kata kerja transitif ialah yang pertama, murid-murid sedang membaca buku di dalam kelas. Yang kedua, kami membasuh kereta kepunyaan ayah. Dan yang ketiga, dia memasukkan buah itu ke dalam bakul. Itu merupakan contoh bagi ayat transitif. Seterusnya, mari kita lihat kata kerja transitif pasif. Kata kerja pasif iaitu terhasil daripada proses perubahan ayat aktif menjadi ayat pasif. Kata kerja pasif yang mengandungi imbuhan seperti di, kan, dan ke-an. Kata kerja pasif yang didahului dengan kata nama diri yang pertama dan kata ganti nama diri yang kedua. Mari kita lihat contoh kata kerja transitif pasif. Contohnya, buku itu dibaca oleh murid-murid di dalam kelas. Yang kedua,
Buah itu saya masukkan ke dalam bangku. Ya, dan yang ketiga, kereta kepunyaan ayah kami basuh. Itu merupakan contoh bagi ayat pasif kata kerja transitif. Saya ingin menerangkan mengenai kata kerja aktif tak transitif. Frasa kata kerja aktif tak transitif ialah frasa kerja yang tidak memerlukan penyambut dan objek kerana sudah sempurna maknanya serta boleh berdiri sendiri sebagai ayat. Kata kerja tak transitif boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu kata kerja aktif tak transitif berpelengkap dan juga kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap. Frasa kerja aktif tak transitif berpelengkap ialah frasa kerja yang memerlukan kata atau frasa tertentu selepas kata kerja untuk melengkapkan maksud ayat tersebut. Sebagai contoh, pengemis itu berselimutkan surat khabar. Ayat di atas tidak akan lengkap tanpa objek surat khabar selepas kata kerja berselimutkan. Frasa kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap pula membawa maksud kata kerja atau frasa yang boleh berdiri dengan sendiri dan membawa makna ayat yang hendak disampaikan walaupun tiada kata atau frasa selepas ayat tersebut. Sebagai contoh, mereka berdua asyik berbual. Ayat di atas telah lengkap tanpa wujudnya sebarang objek selepas kata kerja berbual. Namun, kata kerja ini boleh diikuti dengan unsur keterangan sebagai maklumat tambahan. Sebagai contoh, mereka berdua asyik berbual di kedai makan. Di kedai makan merupakan unsur keterangan bagi maklumat tambahan. Baiklah, di sini saya akan menerangkan penggunaan Iron Creek. Namun terlebih dahulu saya akan menerangkan apa itu Iron Creek. Iron Creek merupakan sebuah syarikat kecil yang menawarkan pembangunan perisian, reka bentuk laman web dan pengurusan web. Syarikat ini pernah membuat salah satu aplikasi yang diberi nama JS Syntax Tree. JS Syntax Tree ini merupakan satu aplikasi web yang mencipta graf sinteks daripada frasa dengan memasukkan dalam notasi kurungan berlabel. Dalam erti kata lainnya, JS Syntax Tree ini sama seperti Raja Pohon. Raja Pohon merupakan satu gambaran binaan ayat yang menggunakan bentuk pohon di mana bahagian bawahnya mengembang dan bahagian atasnya mengucuk. Raja Pohon ini sering digunakan oleh ahli tata bahasa transformasi generatif untuk menganalisis dan membuat rumusan dalam binaan ayat. Okey, beralih semula kita kepada penggunaan Iron Creek. Jadi, di sini saya akan menerangkan dan mengajar bagaimana menggunakan Iron Creek ini dalam frasa kerja transitif, frasa kerja tak transitif berpelengkap, frasa kerja tak transitif tanpa pelengkap dan frasa kerja tak transitif berpenerang. Yang pertama, frasa kerja transitif. Jadi di sini saya telah memberikan satu contoh ayat iaitu kakak menonton drama. Sebelum kita menggunakan Iron Creek ini, kita perlu mengenal pasti dahulu yang mana satu adalah subjek dan yang mana satu adalah predikat. Jadi kakak merupakan subjek, menonton drama merupakan predikat. Setelah kita mengetahui subjek dan predikat itu tadi, kita perlu mengenal pasti pula yang mana satu frasa nama dan frasa kerja. Baiklah, di sini saya akan menerangkan bagaimana menggunakan Iron Creek bagi ayat kakak menonton drama. Jadi di bahagian S ini, kita akan letak ayat. NP pula adalah subjek. Dan kita buka kurungan untuk FN. Dan buka lagi kurungan untuk KN. Dan JS Syntax Tree ini kita ubah kepada kakak. Kita tutup kurungan untuk subjek. Dan VP ini kita ubah kepada predikat. Untuk B pula, kita letak frasa kerja. Dan buka kurungan untuk kata kerja. Create ini kita ubah kepada menonton. NP pula kita ubah kepada kata nama. NS Syntax Tree ini kita akan buang dan ubah kepada kata nama untuk drama dan tutup bahagian untuk predikat. Ini adalah contoh Raja Pohon bagi ayat kakak menonton drama. Baiklah, kita beralih pula kepada frasa kerja tak transitif, iaitu frasa kerja tak transitif tanpa pelengkap, di mana ayatnya adalah perempuan itu bersenam. Jadi dalam penggunaan Iron Creek ini, S adalah seperti biasa seperti ayat, NP adalah subjek, dan buka kurungan untuk frasa nama, buka lagi kurungan untuk kata nama, dan JS Syntax Tree ini adalah perempuan itu.
Manakala tutup kurungan untuk subjek, WP ini kita ubah kepada predikat. P adalah frasa kerja. Kita buka lagi kurungan untuk kata kerja. Cracks ini kita ubah kepada verb. NP nice tree ini kita akan buang. Dan tutup kurungan untuk predikat. Frasa kerja tak transitif yang seterusnya adalah frasa kerja tak transitif berpelengkap. Bagi ayat frasa kerja ini adalah muka nenek bertambah cekung. Baiklah, di sini saya akan menerangkan bagaimana penggunaan ayat bagi ayat muka nenek bertambah cekung. Seperti biasa, S adalah ayat, NP adalah subjek. Buka kurungan untuk FN dan buka lagi kurungan untuk KN. JS syntax ini kita akan letak muka nenek dan tutup kurungan untuk subjek, dan BP adalah predikat. V adalah frasa kerja dan buka lagi kurungan untuk kata kerja, iaitu bertambah. Untuk NP pula adalah kata adjektif, di mana kata adjektif dalam ayat tersebut adalah cengkung. Jadi kita tutup kurungan untuk bahagian predikat. Jadi ini adalah binaan raja pohon ataupun iron creek bagi ayat frasa adjektif tak transitif berpelengkap. Frasa kerja tak transitif yang ketiga adalah frasa kerja tak transitif berpenerang, di mana ayatnya adalah Pak Seman berniaga ikan di pasar malam. Ikan itu merupakan penerang bagi kata kerja berniaga. Binaan iron creek untuk ayat yang ketiga, S adalah ayat, subjek PNP, buka kurungan untuk FN dan lagi buka kurungan untuk kata nama. JS syntax ini kita akan ubah kepada Pak Seman dan tutup kurungan untuk subjek. BP adalah predikat. Lepas tu B adalah frasa kerja. Lepas tu kita buka lagi kurungan untuk kata kerja. Crate ini kita akan buang dengan letakkan berniaga. Tutup buka untuk kata nama ikan dan tutup untuk frasa kerja. Kita buka untuk frasa sendi nama dan buka lagi untuk kata sendi di, tutup dan buka lagi untuk kata nama pasar malam. Tutup. Lepas itu nasi tak ini kita akan buang dan tutup bahagian predikat. Jadi ini adalah binaan iron creek untuk ayat ketiga. Baiklah, saya akan menerangkan penggunaan kata kerja aktif. Untuk ayat yang pertama yaitu kakak membeli perabot rumah. Jadi saya akan menunjukkan bagaimana ayat ini dibentuk dalam raja pohon menggunakan iron creek. Oke, kedudukan yang paling atas adalah ayat, kemudian diikuti oleh subjek. Subjek ini bahagian kiri. Subjek diikuti oleh frasa nama, kemudian kata nama yaitu kakak. Oke, kemudian tutup kurungan. Yang lebih ini kita boleh padam. Oke, kita masuk dalam bahagian predikat yaitu sebelah kanan. Kemudian diikuti oleh frasa kerja. Kemudian diikuti oleh kata kerja yaitu membeli, tutup kurungan, buka kurungan, kata nama, buka kurungan, kata nama, perabot rumah, tutup kurungan. Oke, yang lebihan ini kita boleh padam. Oke, selesai. Seterusnya kita beralih kepada penggunaan iron creek dalam kata kerja pasif, yaitu ayat yang diambil buku itu dibaca oleh ibu. Jadi saya akan menunjukkan bagaimana raja pohon ini dibentuk menggunakan iron creek. Oke, seperti biasa kedudukan paling atas adalah ayat, kemudian kita selesaikan sebelah kiri yaitu bahagian subjek diikuti oleh frasa nama, kemudian kata nama
yaitu buku dan pen adalah petunjuk, yaitu itu. Kemudian tutup kurungan. Oke, bagian ini kita padam, kita masuk bagian predikat diikuti oleh frasa kerja dan kata kerja, yaitu dibaca, kemudian kata sendi nama, yaitu oleh, kemudian tutup kurungan, oleh kata nama, KN kata nama ibu. Oke, yang lebihan ini kita delete. Maka selesailah penggunaan ion click dalam kata kerja pasif. Sebagai kesimpulannya, penggunaan iron click dalam membentuk raja pohon bagi kata kerja telah membawa kita kepada pemahaman yang mendalam tentang peranan, kepentingan dan juga peningkatan yang boleh dicapai melalui penggunaan alat bantu teknologi dalam konteks bahasa Melayu. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.